Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petang yang mentari memancar ya. Okey, saya di bawah pokok seperti biasa, ambil angin di luar untuk menjawab satu persoalan bagaimana kita boleh membuat generalisasi kepada kajian mixed method. Okey, selalunya kita buat generalisasi kepada kajian kuantitatif kan. Ni tanya pula pasal mixed method. Okey, sebelum tu kena tahu tiga bentuk generalisasi. Okey. Yang pertama kita katakan statistical generalization. Itu yang paling mudah. Kenapa? Kita ambil sampel daripada populasi, pastikan sampel cukup bilangan dia. Lepas tu kita pun test data, pastikan data itu tertabur secara normal dan kita boleh apply parametrics analysis. Okey, ataupun parametric statistik. Maka statistik yang kita perolehi itu signifikan ke tak signifikan ke, kita boleh buat generalisasi kepada population. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga ni adalah untuk kajian kualitatif. Yang kedua, analisis generalization. Katalah seorang researcher membuat kajian ciri-ciri guru cemerlang, kerangka model guru cemerlang, maka dia pun secara convenient dan juga purposive. Kenapa convenient? Dia ambil semua guru cemerlang di daerah Selangor. Okey, yang kebetulan dia kenal. Maybe adalah guru cemerlang banyak subjek kan, tapi dia ambil guru cemerlang yang dia kenal. Okey, yang ajar subjek yang beza. Dia tak ambil yang dia tak kenal. Itu maybe memang convenient. Lepas tu dia ambil secara purposive. Dia tak boleh ambil yang bukan cemerlang pula. Jadi berlakunya purposive dan juga berlakunya convenient sampling. Tak ada masalah apa-apa. Okey, maka dia per interview sebab mereka punya ciri yang sama, itu ciri guru cemerlang. Purpose dia untuk dapat ciri guru cemerlang. Maka dia pun buatlah interview, mereka bentuk protokol interview, soalan-soalan yang dia jangkakan boleh membina satu model, boleh mengeluarkan tema-tema sepunya daripada kesemua yang dia interview, maka dia menghasilkan model, maka model itu adalah dihasilkan oleh researcher. Okey, dan researcher akan menghasilkan model dan model itu boleh digeneralisasikan kepada kelompok-kelompok yang mempunyai cita-cita untuk jadi guru cemerlang. Bukan semua guru. Okey. Jadi katalah guru kata untuk jadi guru cemerlang pertama kena ada passion. Tak kira subjek apa pun. Yang kedua kena ada learning new knowledge. Untuk jadi guru cemerlang tak cukup dengan knowledge apa yang kita ada, kita kena belajar knowledge lain. Tak kisah apa pun knowledge dia, sebab ada guru cemerlang mengatakan knowledge ni, knowledge tu. Jadi kita kalau jadi guru IT umpama yang cemerlang, kita menambah pengetahuan dalam bidang IT. Jadi researcher lah yang menghasilkan modul tersebut untuk digeneralisasikan. Yang ketiga, transferability generalization. Di mana katalah kita buat satu kajian terhadap satu filem. Okey. Filem tu box office. Jadi kita buat kajian, kita interview remaja, kita interview pasangan suami isteri, kita interview pekerja kilang, kita interview pegawai kerajaan, pegawai swasta, kita interview mereka yang beragama Cina, beragama Buddha, beragama Islam, beragama Kristian, dan katalah kita dapat 15 orang yang kita interview. Dan daripada dapatan kajian tersebut, kita membuatkan senarai kenapa mereka menyukai filem tersebut. Okey, yang paling banyak dipersetujui bersama. So kita senaraikan katakan 10 perkara dalam filem itu yang menyebabkan dipersetujui oleh sebahagian besar daripada jawapan setelah kita buat coding. Okey, maka ianya boleh ditransferkan kepada contohnya penulis skrip. Okey, reader ni katalah penulis skrip pembaca. Dia kata, oh saya dapat ilham macam mana satu filem atau transkrip yang boleh dibuat supaya filem tersebut disukai oleh sebahagian besar orang. Lepas tu penerbit filem sebagai reader, penerbit filem berkata, oh aku dapati ada aspek ini yang sesuai dengan aku. Katalah 10 aspek, 3 aspek pertama sesuai dengan penerbit filem, 3 aspek yang terakhir sesuai dengan penulis skrip, maybe 3 aspek tengah-tengah sesuai dengan pelakon, maybe beberapa aspek lain pula sesuai dengan let's say pengarah filem. Jadi itu namanya reader yang akan menentukan
sama ada ianya boleh digeneralisasikan kepada diri masing-masing. Itu namanya transferability generalization. Faham kan? Okey. Jadi bagaimana pula dengan kajian mixed method? Kajian mixed method ada dua keadaan. Pertama, kita mulakan kuanti. Okey, dan sebenarnya bila kita mulakan kuanti, kita dah boleh buat generalisasi. Tetapi bila kita buat kajian kualitatif, sebenarnya untuk memahami lagi dapatan daripada kuanti. Sedangkan kuanti itu dah boleh dibuat generalisasi. Okey, ataupun statistical generalization. Tujuan kajian kuali ni untuk memahami dapatan tu secara lebih mendalam sahaja. Jadi kita gunakan statistical generalization. Sama juga kalau kita guna kajian kuali, lepas tu kita masukkan kuanti dan kita adakan questionnaire dan kita ada questionnaire pun sama juga. Okey, di mana kajian kuali ini hanya untuk menghasilkan faktor-faktor yang kita generalisasikan dengan statistical analysis. Jadi segi hierarkinya yang paling tinggi adalah statistical analysis, diikuti dengan statistical generalization, diikuti dengan kajian kualitatif okey, iaitu analytical generalization dan yang terakhir transferability generalization. Jadi bila anda buat kajian mixed method, sama ada anda buat secara kuanti dulu diikuti dengan kuali atau kuali dulu kemudian ada kuanti, maka memadai dengan bilangan sampel yang mencukupi anda menggunakan statistical generalization. Okey, tak perlu lagi yang kedua tadi lah, yang kajian kualitatif. Okey, itu saja yang sempat saya bersama dengan anda. Mudah-mudahan dapat sedikit pemahaman anda pada petang ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum. I love you.